Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Bulughul Maram yang membincangkan tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkait dengan hukum hakam yang dikumpulkan dan dikarang oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Hadis yang ke-572 katanya wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kaffana ahadukum akhahu falyuhsin kafanah. Ada riwayat yang kedua falyuhassin kafanah. Falyuhsin riwayat yang pertama, riwayat yang kedua falyuhassin kafanah. Rawahu Muslim. Maksudnya daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu taala anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila seorang di antara kamu mengkafani saudaranya, hendaklah dia mengkafaninya dengan baik. Hadis diriwayat oleh Imam Muslim. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Jabir menceritakan kepada kita perkataan Rasulullah, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kita kafan saudara kita yang meninggal dunia tu, maka kita kena elokkan cara kafan dia. Kena elokkan kapang dia tu. Baik, yang dimaksud dengan elok kapang ni adalah yang pertama, kita kapang dengan pakaian yang bersih. Yang keduanya, pakaian tersebut adalah pakaian tebal, bukan pakaian nipis. Yang ketiganya, pakaian tersebut adalah pakaian yang munasabah dan sesuai dengan dia semasa dia hidup. Okey, itu yang dimaksudkan dengan elokkan kafang dia. Bukanlah yang dimaksudkan dengan elok kafang dia bui hok mahal-mahal gitu, bukan maksud lagu tu. Bahkan kita tengok lepas daripada ni hadis yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita
mengkafankan mayat dengan kafan-kafan hak yang terlalu mahal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut pada benda ni. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sebenarnya hadis ni dia ada cerita dia. Dia ada cerita dia. Panggil cerita dia dalam hadis ni tak sebutlah panjang lebar dalam kitab Bulughul Maram. Tapi sebenarnya hadis ni panjang lagi sebelum daripada dia. Jabir bin Abdullah menceritakan bahawasanya satu ketika Rasulullah sedang berkhutbah. Rasulullah berkhutbah. Dalam khutbah tersebut Rasulullah menyebut seorang sahabat dia, seorang lelaki daripada sahabat dia meninggal dunia. Dan sahabat dia tersebut ditanang di waktu malam. Dan kafan dia tidak mencukupi. Itu cerita dia. Kafan dia tidak mencukupi. Maksudnya kafan dia tidak mencukupi, maksudnya tidak tutup molek. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang kepada sahabat mengkebumikan mayat pada waktu malam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang mengkafankan mayat kalau sekiranya tidak mencukupi. Penghujung hadis kata Rasul, kalau mu nak kafan seorang di kalangan kamu ataupun mu nak kafan saudara kamu yang meninggal dunia, maka mu kena elokkan kafan dia. Antara elok kafan dia, kalau kita faham daripada hadis ni adalah kena menutupi seluruh tubuh dia. Itu di antara elok kafan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya katanya jenazah korban syahid. Wa anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yajma'u baina ar-rajulayn min qatla Uhud fi thawbin wahid thumma yaqul ayyuhum aktharu akhdhan lil-Qur'an fayuqaddimuhu fil lahad wa lam yughassalu wa lam yusalli alaihim. Rawahu al-Bukhari. Maksudnya daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menghimpun di antara jenazah dua orang lelaki yang gugur dalam peperangan Uhud dengan menggunakan satu pakaian. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa di antara mereka yang gugur itu paling banyak hafalan Qurannya? Maka baginda sallallahu alaihi wasallam memasukkannya lebih dahulu ke dalam liang lahat. Mereka tidak dimandikan dan tidak pula disolatkan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ni menceritakan kepada kita bahawasanya dalam peperangan Uhud, peperangan Uhud adalah satu peperangan yang berlaku di zaman Rasulullah, yang berlaku pada tahun yang ketiga daripada hijrah. Tak silap ingatlah. Yang mana dalam peperangan tersebut tidak kurang daripada 70 orang sahabat gugur syahid. Ramai sahabat gugur syahid. Orang yang gugur syahid wajib kena tanang di mana tempat dia mati. Tidak boleh nak bawa balik kampung, tak boleh. Jadi tanang situ lah. Sahabat hak yang ada, hak yang masih berbaki, hak dah orok dah, letih dah perang, hak cedera lah, tanah kerah pula. Jadi kalau nak tanang seorang jadi payah. Maka sahabat pun kabur kepada Rasulullah. Payah nak tanang seorang. Sahabat habis dah tenaga perang. Lepas tu ada hak yang cedera, tanah pula kerah. Jadi kalau 70 orang mati ni, 70 lubang nak gali tu letih tau. Memang letih lah. Maka sahabat pun kabur kepada Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh gali luas sikit lubang. Lepas tu lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam letak dalam satu lubang 2 orang, letak dalam satu lubang 3 orang. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada asalnya apa hak yang dilakukan oleh Rasulullah dan yang dilakukan oleh sahabat pada asalnya adalah satu lubang adalah satu lubang untuk seorang. Sebab itulah kata ulama tidak dibolehkan. Hukum dia adalah tidak dibolehkan, haram seorang ataupun kita meletakkan dalam satu lubang 2 orang, tidak dibolehkan. Mesti satu lubang seorang. Hak tu asal. Asalnya satu lubang adalah seorang. Sehingga kan kalau dia suami isteri sekalipun tak boleh. Suami isteri. Suami isteri dia wasiat dah sebelum mati ayah dengan mak rasanya mati sekali kata dia. Dan memang betul mati sekali. Lepas tu pesan dah anak-anak pesan belaka ni dengar molek. Ayah mak kalau ayah mati tanang dengan mak kubur sekali. Sebab ayah sehidup semati dengan mak Contoh. Apabila mati tak boleh. Dia wasiat ni bukan semua boleh kita laksanakan.
Dia kalau benda yang tidak berkait dengan maksiat, maka tak ada masalah, boleh kita laksanakan. Bukan kadang-kadang wajib kita laksanakan kalau benda tu tidak berkait dengan maksiat. Tapi kalau benda tu berkait dengan maksiat, benda yang dilarang oleh agama, maka tidak boleh kita laksanakan. Tak boleh kita laksanakan, tak boleh ikut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, atau kama qala. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam melakukan maksiat kepada Khaliq. Jadi tidak boleh ikut wasiat dia sebab benda tu adalah dilarang oleh agama. Jadi walaupun dia tu suami isteri, walaupun dia tu sebab anak dengan ibu, anak masih kecil sekali pun kena gali lubang lain-lain. Kena gali lubang lain-lain. Jadi satu lubang seorang, melainkan dalam keadaan darurah. Dalam keadaan darurah. Jadi dalam keadaan darurah dibolehkan kumpul dalam satu lubang 2 orang ataupun lebih daripada 2 orang. Dibolehkan ketika darurah. Jadi dalam peperangan Uhud ada darurah. Benda darurahnya, yang pertama sahabat saat itu ramai hak cedera. Yang keduanya sahabat hak yang tak cedera pun dah gerak dah. Tak ada tenaga dah. Maksudnya dah letih dah duk perang ni. Perang bukan makan nasi, perang. Makan nasi tak apa tambah tenaga. Perang ni perlu kepada tenaga, berlari situ, berlari sini, kejar situ, kejar sini, lari situ, lari sini. Baik. 2, lepas tu tanah pula kerah, gali lubang pula banyak. Jadi dalam keadaan darurah maka dibolehkan. Baik. Jadi kesimpulan, asalnya apa yang diwajibkan adalah seorang orang mati, orang Islam mesti satu lubang. Orang Islam seorang mesti satu lubang. Tidak boleh satu lubang untuk lebih daripada 2 orang. Walaupun 2 orang mati saat itu ada hubungan kekeluargaan, walaupun suami isteri, walaupun ibu dengan anak, tak boleh. Melainkan dalam keadaan darurah. Dalam keadaan darurah tidak menjadi masalah dalam keadaan darurah. Sebagai contoh, macam yang pernah berlaku tsunami, ramai mana mati kan? Kalau nak gali selubang seorang letih letih. Okey, hak tu tak ada masalah, gali lubang luas-luas, lepas tu susung jenazah situ. Cuma kaedah penyusunan jenazah, ketika kita letak dalam satu lubang lebih daripada seorang, ada kaedahnya. Kaedahnya sebagaimana hak yang Rasul hajar. Ketika sahabat nak memasukkan jenazah, sahabat hak yang gugur syahid, sahabat hak yang hidup nak memasukkan jenazah sahabat yang gugur syahid dalam liang lahat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya dulu, ayyukum aktsaru akhdhan lil Quran? Ayyuhum aktsaru akhdhan lil Quran? Siapa di kalangan mereka ni hak yang paling banyak ingat Quran? Maksudnya orang hak yang paling banyak ingat Quran diletakkan di hadapan. Sebab orang hak yang paling banyak ingat Quran dia lebih mulia di sisi agama. Sebab Quran adalah kalam Allah. Quran adalah kalam Allah. Kalam yang paling mulia. Tidak ada kalam yang paling mulia berbanding dengan Al-Quranul Karim. Orang hak yang meletakkan Al-Quranul Karim dalam dada dia, maka dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meletakkan jenazah tersebut dalam kubur, Rasul tanya, siapa hak yang di kalangan mereka hak yang paling banyak ingat Quran? Allah. Jadi sebab itulah orang hak yang masih lagi ada peluang, kita ni masih ada peluang belaka ni, ada peluang belaka, maka cubalah hafal Quran. Taklah hafal banyak pun tak apa, hafal sikit pun tak apa. Kurang-kurang surah-surah lazim itu ingatlah. Takkan surah Qul ya ayyuhal kafirun pun nak ingat. Maksudnya surah-surah lazim tu ingatlah surah-surah lazim. Benda hak yang kita dok baca semua ingat. Okey, antara hak yang kita dok baca semua Yasin, surah Al-Kahf sebagai contoh, Alif Lam Mim Tanzil, kan Alif Lam Mim Sajadah tu hak yang tu imam baca pagi Jumaat, Hal Ata 'alal Insan. Lepas tu juzuk 30 juzuk amal cakap kita. Ingat tu. Sebab mulia sebenarnya orang hak yang meletakkan Quran dalam dada. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan orang yang banyak ingat Quran depan dalam lahat. Dia lahat ni orang-orang tua dulu panggil liang lahat. Dia dalam kita tanang jenazah, apa hak yang disunatkan dulu? Yang pertamanya adalah lahad, yang keduanya adalah syak. Lahad ni maksudnya kita buat bilik. Kita gali, lepas tu kita buat bilik bawah tu. Jadi nanti kita ambil jenazah, kita letak dalam, lepas tu kita tutup kayu, jadi kita tengok dalam lubang tak ada jenazah, tu nak panggil lahad. Manakala syak adalah kita buat macam parit tengah. Maksudnya nanti kita ambil jenazah, kita iringkan jenazah dalam
lubang. Kita buat lubang kubur, lepas tu bawah tu kita buat lubang kecil pula lagi untuk meletakkan jenazah. Jadi kalau pakai lagu tu tak ada keranda lah. Tak ada perlu pakai keranda. Jadi kalau pakai keranda tutup atas bawah keliling macam kotak tu, hukum dia makruh sebenarnya. Hukum dia adalah makruh. Melainkan dalam hal-hal tertentu, dalam keadaan darurah, dalam keadaan terpaksa. Sebagai contoh, musim hujan, air penuh dalam kubur, maka barulah tidak makruh guna keranda. Keranda hak yang kita guna tu atas bawah tutup belaka macam kotak. Hukum dia makruh sebenarnya. Baik, sebab itulah sebaik-baiknya elokkan guna perkara tersebut. Elokkan guna perkara tersebut. Kita orang hak yang bukan bahagian pengurusan jenazah dia dah buat benda. Ini maksudnya tugasan bagi orang hak yang pengurusan jenazah. Sebaik-baiknya buat lagu tu. Jadi buat lahad ke, kalau tempat tak boleh buat lahad, boleh buat syak. Tak boleh buat, nak buat lagu mana? Sebab bukan semua tempat boleh buat. Kalau tempat pasir-pasir nak buat mana? Rutuh. Jadi gali ya. Pas roh gali. Jadi kalau tempat orang yang boleh buat, buat. Hak tu hak yang disunatkan, lahad dengan syak. Lahad ni kita buat lubang, lepas tu bawah tu buat bilik je. Buat bilik, letak mayat masuk dalam. Jadi apabila kita letak, kita ambil papan sekeping tutup pun tak apa dah. Papan sekeping je tutup dah. Jadi lepas tu tenang. Jadi kalau kita lenggok ke atas tak ada banyak dalam, sebab mayat duduk dalam bilik bawah tu dah. Okey, tu dipanggil lahad. Yang kedua syak. Syak ni kita buat untuk kita letakkan, iringkan jenazah dalam tu. Satu lubang, kita buat lubang besar yang kita nak masukkan dia. Lepas tu satu lubang dalam tu untuk kita iringkan dia dalam tu. Tu dipanggil syak. Kedua-dua tu adalah disunatkan. Baik. Kalau dia buat benda tu tak sunat lah. Tapi bukanlah siapa ke haram, siapa ke dosa, tak siapa ke dosa. Cuma kita nak lah benda yang paling comel kan. Kita nak benda yang paling comel. Paling comel kita nak lah. Baik. Katanya, maka baginda sallallahu alaihi wasallam memasukkannya lebih dahulu ke dalam liang lahat. Mereka tidak dimandikan dan tidak pula disolatkan. Orang hak yang gugur dalam medan perang dipanggil syahidul ma'rakah. Orang hak yang gugur dalam medan perang menentang orang kafir, dikirakan gugur syahid. Orang tu orang hak yang dikirakan mati syahid. Mati syahid dunia akhirat. Kalau sekiranya niat dia, alhamdulillah niat dia molek. Tapi kalau niat dia tak molek, syahid dunia je lah. Maksudnya hukum dunia kita kena laksanakan sebagai orang mana orang mati syahid ya. Maksudnya semayang tak boleh mandi dia, tak boleh semayang dia. Kena tanang gitu. Kapang wajib kena kapang. Wajib kena kapang. Maksudnya kapang dengan baju-baju dia gitu lah. Kalau misalnya baju dia cari corobek, cari kain lain. Kalau ada cari kain lain untuk tampungkan, untuk cukupkan kapang dia. Kalau tak ada, letaklah rupuk ke, daun kayu ke. Yang penting kapang dia. Baik, itu hak yang diwajibkan. Manakala mandi dengan semayang tak boleh, tidak diwajibkan. Bahkan dalam mazhab Imam Syafi'i adalah tidak boleh. Pandangan bukan mazhab Imam Syafi'i saja, bahkan pandangan majoriti ulama kata tidak boleh kita semayang orang hak yang mati dalam peperangan menentang orang kafir. Semayang mandi tak boleh. Tanang dengan keadaan darah dia. Sebab sebenarnya pada hakikatnya dia hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan sangka orang hak yang mati gugur syahid saat ni tu dia mati, jangan sangka lagu tu. Bahkan dia hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak mengetahui. Baik. Jadi tak boleh mandi dan tak boleh semayang. Jadi pada asalnya setiap orang Islam yang meninggal dunia wajib orang hidup kena buat beberapa perkara. Yang pertamanya adalah kena mandi. Yang keduanya adalah kena semayang. Kena kapang. Yang ketiganya adalah semayang. Yang keempatnya adalah tanam. Tapi kalau orang syahid tak boleh tak boleh mandi. Lepas tu wajib kapang. Benda semayang tak boleh, wajib tanam. Jadi hanya dua perkara je yang diwajibkan. Kapang dengan tanam. Manakala mandi dengan semayang tidak dibolehkan. Baik. Dia syahid, dia banyak lagi syahid. Antara syahid yang disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-mabtun, an-nufasa, disebut oleh Rasulullah. Mabtun ni maksudnya orang mati kerana sakit perut. Orang yang mati kerana wabak ta'un, itu disebut oleh Rasulullah. Orang yang mati kerana bersalin, perempuan mati kerana bersalin, juga termasuk dalam syahid. Orang yang dibunuh kerana mempertahankan harta dia, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Kata Rasulullah, siapa yang dibunuh untuk mempertahankan harta dia, maka dia adalah syahid.
Cuma syahid tersebut adalah syahid akhirat, bukan syahid dunia. Bukan syahid dunia akhirat, syahid akhirat. Dia syahid akhirat menurut pandangan majoriti ulama, termasuklah pandangan mu'tamad mazhab Imam Syafi'i, kita kena buat seperti orang biasa. Orang puang, dia bersaling, dia mati kerana bersaling, maka dia mati syahid. Dapat pahala syahid, besar pahala tau. Lepas tu adakah kita tak boleh mandi dia, tak boleh semayang dia? Tak. Mesti kena mandi, mesti kena semayang, buat macam orang biasa. Cuma dia dapat dinamakan dia syahid saat itu kerana dia dapat pahala orang mati syahid. Sama juga orang yang mati kerana sakit perut, orang yang mati kerana kena penyakit ta'un, orang yang mati contoh kena penyakit zaman kita ni COVID-19 sebagai contoh kan. InsyaAllah kita mengharapkan dia dapat ganjaran pahala mati syahid. Tetapi dalam segi pengurusan jenazah dia mesti kena buat sebagaimana orang yang biasa. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selagi golongan yang tidak perlu mandi dan tak perlu semayang adalah, ni kita bincang jugalah. Kita kena bincang juga sikit masalah ni. Orang yang tidak perlu kita mandi, orang yang tidak perlu kita sembahyang, antaranya adalah keguguran. Jadi seorang perempuan mengalami keguguran, yang mana anak tersebut tidak sampai lagi usia 4 bulan. Okey, tidak sampai usia 4 bulan. Dan tidak ada belum lagi berbentuk lembaga manusia. Maka tidak wajib mandi, tidak wajib kapang, tidak wajib sembahyang, tidak wajib tanang. Sunat je buat. Tanang dengan letak dalam kain, hukum dia sunat. Kalau sekiranya tidak ada lembaga manusia lagi, contoh baru 2 minggu, ada dalam besar ni, kecek je, seketul daging je ataupun seketul darah je, maka tak perlu mandi, tak perlu kapang, tak perlu semayang, tak perlu tanang. Maksud tak perlu di sini tak wajib. Tak wajib melakukan hal tersebut. Cuma hukum bungkuh dalam kain dan tanang, hukum dia sunat sahaja. Okey jelas ulang sekali lagi. Jadi sekarang ni kanak-kanak keguguran, katakanlah mak dia tu mengandung 2 minggu ataupun 3 minggu sebagai contoh. Jadi baru seketul daging sebagai contoh, seketul darah baru, seketul daging. Adakah wajib kita kena buat dia seperti orang dewasa? Tidak. Bukan hanya hak yang disunatkan adalah tanang sahaja. Hak yang disunatkan letak dalam kain, kalau sekiranya ada tak daging, letak dalam kain, tanang. Hak tu hak yang disunatkan. Semayang tak boleh. Mana boleh nak semayang di atas benda seketul daging ataupun seketul darah, hak yang bukan manusia, tak boleh lagi. Baik. Maksud tak boleh ni haramlah semayang. Itu mengikut pandangan hak yang disepakati oleh ulama, haram semayang kalau hanya baru 2 minggu ataupun 3 minggu. Tapi kalau sekiranya keguguran saat ni tu sudah ada bentuk dah, maksudnya nampak ada bentuk manusia, ada tangan, ada kaki, ada kepala, apa semua sekali, cukup lekat dah, maka ulama kata kena tengok masa tubik saat ni tu ada tak tanda-tanda hidup. Kalau ada tanda-tanda hidup, maka kena buat seperti orang dewasa. Tanda-tanda hidup sama ada dengan bertempik, menangis, dalam bahasa Arab dipanggil istihal, menangis, melolong, tepik, lepas tu senyap, maka wajib kena buat seperti orang dewasa. Kalau dok nangis, dok tepik, tapi ada tanda hidup, dia kira masa keluar, ada tanda hidup, contoh gerak, gelepar, tengok ketar, lepas tu senyap, maka menurut pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i juga mesti kena buat seperti orang dewasa. Jadi pendek kata, kalau misalnya keguguran tu masa tubik tu ada tanda-tanda hidup, mesti kena buat seperti orang dewasa. Tapi kalau tak ada tanda-tanda hidup, dan dia belum lagi mencapai usia 4 bulan, tidak mencapai usia 6 bulan, tak ada tanda-tanda hidup masa keluar, dan tidak mencapai usia 6 bulan, tapi selepas daripada 4 bulan, hak tu berlaku khilaf. Ada khilaf di kalangan ulama. Ada setengah ulama kata mesti kena buat seperti orang dewasa dah. Ada setengah ulama kata tak boleh buat seperti orang dewasa. Sebab dia tidak ada tanda-tanda hidup. Baik, tapi kalau sampai usia 6 bulan, maka mesti kena buat seperti orang dewasa atas pandangan sebahagian daripada ulama, kerana sekurang-kurang mengandung adalah 6 bulan. Okey, sekali lagi kita buat kesimpulan masalah keguguran. Yang pertama, mesti kena buat seperti orang dewasa. Kalau sekiranya masa dia keluar saat ni tu, masa dia keluar ada tanda-tanda hidup. Apabila ada tanda-tanda hidup masa dia keluar, mesti kena buat dia seperti orang
dewasa. Cuma masa kita sembahyang, kita doalah untuk kedua ibu bapa dia. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan kedua ibu bapa dia. Hal tu disebut dalam hadis. Kita doa kepada untuk kedua ibu bapa dia. Sebab dia sekarang ni mana melakukan dosa kan. Sebab pakai tubik tu mati lalu dah. Baik, jadi kita minta Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan kedua ibu bapa dia. Baik. Jadi kalau ada tanda-tanda hidup. Kalau dia keluar, tak ada tanda-tanda hidup, tapi umur dia, usia dia sudah mencukupi 6 bulan. Maka ada perbezaan pandangan di kalangan ulama. Sebahagian daripada ulama berpandangan bahawasanya mesti kena buat dia seperti orang dewasa kerana sekurang-kurang mengandung adalah 6 bulan. Okey, jelas kan? Baik, berapa dah? 2. Yang ketiga, kalau sekiranya dah sampai lagi 6 bulan. Dah sampai lagi 6 bulan. Tapi sampai dah 4 bulan. Masa keluar tak ada tanda-tanda hidup. Lembaga manusia dia maksudnya ada dah, bentuk dia bentuk manusia ada dah. Maka ketika tu mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i, apa hak yang diwajibkan hanya 2 sahaja. Yang pertamanya adalah kapang, yang keduanya adalah tanam. Hak tu hak yang diwajibkan. Mana kesemayang tak boleh. Baik, kalau sekiranya dah sampai usia 4 bulan, memang tak ada lagi lembaga manusia, tak ada lagi. Sebagai contoh kan, umur baru 3 minggu, 4 minggu, tiba-tiba keguguran, maka tidak wajib dilakukan 4 perkara. Hanya sunat saja, buku dalam kain, tanam. Baik, Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan datang insya-Allah sampai tepat kita akan jumpa hadis yang membincangkan perkara ini. Cuma untuk malam ni oleh kerana ada kait dengan masalah tidak sembahyang, tidak mandi, kita sebut lalu. Wa an Ali radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul la tughallu fil kafan fa innahu yaslubu sari'a. Maksudnya daripada Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu katanya, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kamu berlebih-lebihan dalam menggunakan kafang, kerana kafang itu kerana sesungguhnya kafang itu cepat rosak. Jadi dalam masalah mengkafang si mati jangan berlebih-lebihan. Yang comel-comel itu orang yang hidup lebih layak, bukan orang mati. Sebab orang mati ni dia akan rosak kafang tersebut. Jadi yang mahal-mahal saat itu we orang hidup lah. Tak perlulah buat kafang kepada si mati. Sebab itulah kata ulama, kalau berlebih-lebihan dalam mengkafangkan si mati, hukum dia adalah makruh. Tapi kalau sekiranya sampai kepada pembaziran, bukan setakat makruh lah, bahkan hukum dia adalah haram. Sampai ke puluhan ribu kapang dia. Dah lalu gitu. Dah lalu. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ia sebenarnya perhitungan, perkiraan di sisi Allah bukanlah kira kapang comel, tak, bukan. Dia kira amalan. Dia perhitungan dan perkiraan di sisi Allah kira amalan. Comel mana kapangmu sekalipun, tapi kalau amalan mudah orang syaitan, tak gak. Dia kira amalan kan. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak memberi manfaat harta benda, anak pinak, melainkan mereka yang datang berjumpa dengan Allah membawa hati yang selamat. Baik. Jadi hak yang mahal-mahal saat ni tu sesuai untuk orang hidup. Mana orang mati saat ni tu beri hak yang biasa, bukan beri hak yang maksudnya hak yang buruk-buruk. Hak lak kaki dapur tu kapang dia tu tak boleh. Sebab apa? Sebab kita baca dah kan hadis sebelum ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kaffana ahadukum akhahu falyuhassin kafanah. Mesti kena elokkan kafang dia. Jadi bagi kafang kepada dia sesuai dengan pakaian yang dia pakai di atas dunia. Kelas mana dia pakai? Sesuai dengan pakaian dia. Baik. Hadis ini diriwayat oleh Imam Abu Daud. Seterusnya katanya, wa an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laha law mutti katanya law mitti qabli faghassaltuki. Al-hadis rawahu Ahmad wa Ibn Majah wa sahhahu Ibn Hibban. Bukan miti, muti ya. Mata yamutu. Muti. Dia sama dengan qala yaqulu, qulti. Duduk mikir saat ni tu, muti ke miti baca. Dia payah sikit
Dia kalau orang belajar ilmu saraf, dia payah sikit sebab dia mata ni dipanggil fa'il mu'tal al-ajwaf, mu'tal al-ain. Ketika dia berhubung dengan dhamir muttasil, maka cara dia baca lain. Dia sama dengan qala yaqulu, qultu, qulti, mata yamutu, mutti. Baik. Katanya daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, seandainya kamu meninggal dunia sebelumku. Rasul gurau dengan isteri dia. Kalau awak mati dulu, macam kita kan, gurau dengan bini kita kan. Cuma kita tak gurau gini. Jadi ni Rasul gini, seandainya kamu meninggal dunia sebelumku, tentulah aku yang akan memandi kamu. Kita bukan gurau gini, kita gurau lain. Kalau awak mati dulu, saya nikah lalu. Kita gitu. Baik. Jadi kata Rasulullah kepada Aisyah, seandainya kamu meninggal dunia sebelumku, tentulah aku yang akan memandikanmu. Dan seterusnya hingga akhir hadis. Hadis ini panjang lagi lah. Hadis ini dikeluarkan oleh diriwayat oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnadnya, diriwayat oleh Imam Ibn Majah dalam kitab Sunangnya, dan dinilai sahih oleh Imam Ibn Hibban. Jadi dalam hadis ni Rasul khabar kepada Aisyah, kalau Aisyah mati dulu, Rasul akan mandi dia. Tapi hak yang sungguhnya Rasulullah mati dulu. Benda hak yang kita dapat faham daripada hadis ni dalam bab mandi si mati, dalam bab pengurusan jenazah si mati adalah apabila seorang mati boleh, ataupun apabila perempuan mati, maka boleh suami dia mandi dia. Dia apabila seorang perempuan mati, maka tak ada dah putus dah hubungan di antara dia dengan suami dia. Orang puang dengan suami dia apabila dia mati, putus dah hubungan. Putus dah hubungan, tak ada benda dah. Sebab itulah orang yang nikah pak, sebagai contoh, orang nikah pak tak boleh dah nikah lain. Sebab cukup dah kota kan? Cukup dah kota. Tiba-tiba bini dia mati pukul 8 minit boleh nikah dah. Nak tambah seorang lagi, nak penuh. Bukan kita suruh buat lagu tu, kita nak contohkan hukum saja, nak faham hukum. Maksudnya apabila mati, tak ada dah, putus dah lah, tak ada benda dah. Baik. Jadi walau bagaimanapun daripada segi hukum tak ada masalah, boleh suami mandi isteri dia ketika isteri dia mati, berpandukan kepada hadis ni. Kata Rasul, kalau mau mati sebelum daripada aku, hai Aisyah, aku akan mandimu. Jadi tengok, ucapan Rasulullah sebenarnya ada hukum di sebalik. Rasul gurau dengan isteri dia, Rasul gurau dengan isteri, tapi ada hukum. Benda yang hukum diambil oleh ulama fiqh di sini, isteri apabila apabila dia mati, tok lelaki dia boleh mandi dia. Boleh perempuan ataupun lelaki memandikan perempuan sekiranya perempuan tu adalah isterinya. Dan benda ni adalah benda yang disepakati oleh ulama. Dia berbeza dengan mahram. Mahram kita macam kita mak kita. Kita ni telah balik dah, kita dewasa dah. Apabila mak kita mati, adakah boleh kita mandi mak kita? Kita mahram dia, berlainan jantina di antara kita dengan si mati, tetapi ada hubungan mahram. Maka dalam masalah ini ulama berbeza pandangan. Ada sebahagian daripada ulama tidak membenarkan walaupun ada hubungan mahram. Tapi mazhab Imam Syafi'i boleh lah. Mazhab Imam Syafi'i boleh. Kita kata ada perbezaan pandangan. Seterusnya katanya, wa an Asma'a binti Umais radhiyallahu anha anna Fatimata radhiyallahu anha awsat an yughassilaha Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Rawahu ad-Daraqutni. Maksudnya daripada Asma' binti Umais radhiyallahu ta'ala anha, katanya bahawa Fatimah radhiyallahu anha dalam wasiatnya berpesan agar jenazahnya nanti dimandikan oleh Ali. Ali siapa? Sepupu dia. Ali adalah suami dia radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ad-Daraqutni. Jadi Fatimah dia berwasiat, kalau dia mati, hak yang mandi dia adalah suami dia. Jadi orang puang kalau dia mati, tok lelaki dia boleh mandi dia. Begitu juga sebalik, kalau orang lelaki mati, maka orang puang boleh mandi dia. Kata Aisyah,
kalau sekiranya benda tu kembali seperti dulu, maksudnya kembali zaman ketika Rasul wafat, maka tidak ada hak yang memandikan Rasul melainkan isteri dia, kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Tetapi takdir Allah Taala mengatasi segala-galanya. Bukan isteri Rasul yang memandikan Rasulullah, bukan Sayyidina Ali, hak yang kita cerita pada minggu lepas. Sayyidina Ali, Abbas, Al-Fadl, lepas tu ada beberapa orang lagi hak yang mandi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dia pada asalnya orang hak yang mandi si mati ni kena sama jantina. Kalau hak lelaki kena mandi, maksud kalau jenazah lelaki maka orang mandi dia mesti orang lelaki. Kalau jenazah perempuan orang mandi dia mesti orang perempuan. Tu hak yang asal. Cuma kadang-kadang boleh berlainan jantina, tapi dengan syarat tertentu. Antaranya adalah kalau sekiranya orang mati saat itu isteri, maka suami dia boleh mandi dia, ataupun hak yang mati itu suami, isteri dia boleh mandi. Begitu juga kalau ada hubungan mahram di antara lelaki dan perempuan tersebut. Ada hubungan mahram mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Seterusnya katanya wa an Buraidah radhiyallahu anhu fi qissatil Ghamidiyah التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها في الزنا قال ثم أمر بها فصلي عليها ودفنت رواه مسلم. Daripada Buraidah radhiyallahu anhu menceritakan tentang kisah seorang perempuan wanita Bani Ghamid yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dihukum rejam kerana berzina. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar jenazahnya dimandikan dan baginda menyolatkannya. Lalu jenazahnya dikuburkan. Baik. Hadis ni diriwayat oleh Imam Muslim. Hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim adalah hadis sahih. Tak perlu kita tanya dah, hadis ni sahih ke tak? Sebab hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Hadis ni sahih. Baik. Cerita dia lagu mana? Buraidah menceritakan bahawasanya ada seorang perempuan daripada Al-Ghamidiyah, perempuan yang dikenali sebagai perempuan Al-Ghamidiyah, yang dilaksanakan hukum hudud ke atasnya, direjam sampai mati. Jadi lepas daripada dia direjam sampai mati, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya pakat semayang kepada dia, patut pakat tanam. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia direjam sampai mati kerana dia berzina sedangkan dia telah berkahwin. Dia berzina sedangkan dia telah berkahwin. Berzina adalah perkara yang amat-amat dilarang oleh agama. Sehingga kan agama ketika dia melarang zina, tidak khabar wala taznu, tidak khabar gitu. Dalam Quran Allah Taala dah kata mu jangan berzina tau. Allah Taala kata lagu mana? Wala taqrabuz zina. Mu jangan menghampiri zina. Maksudnya bukan setakat zina diharamkan, bukan segala perkara-perkara yang boleh mendekatkan kamu kepada zina juga diharamkan. Dituntut kepada lelaki kena merendahkan pandangan daripada melihat perempuan. Dituntut kepada perempuan kena merendahkan pandangan daripada melihat lelaki. Diwajibkan kepada lelaki menutup aurat, diwajibkan kepada perempuan menutup aurat. Itu perkara-perkara hak yang dituntut di dalam agama kita. Jadi zina adalah perkara yang dilarang di dalam agama kita. Allah Subhanahu wa taala melarang, bukan agama kita saja, bukan setiap agama samawi melarang perbuatan zina. Agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada langit semuanya adalah melarang perbuatan zina. Baik, zina adalah dosa yang cukup besar. Dosa yang cukup besar. Dan di antara alamat kiamat adalah tersebarnya berzina di semerata tempat. Allahu Rabbi. Di zaman kita, di antara zaman fitnah, zaman yang cukup teruk dalam masalah dosa berzina. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dan keluarga kita. Baik, apabila seorang tu berzina, maka dia telah melakukan dosa besar. Wajib dia kena bertaubat kepada Allah. Kalau sekiranya dia tidak bertaubat dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengampunkan dosa dia, maka tempat dia adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak bertaubat dan serta Allah Taala tidak mengampung dosa. Sebab ada juga orang yang tidak bertaubat tapi Allah Taala mengampung dosa dia. Ada juga. Baik, kalau sekiranya dia tidak bertaubat dan Allah Taala tidak mengampung dosa dia, maka tempat dia adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka kena jaga perkara-perkara tersebut. Dia dosa besar. Orang yang melakukan perkara tersebut wajib dia kena bertaubat. Banyak mana pun dosa dia,
Wajib dia kena bertaubat. Pintu taubat Allah Ta'ala sentiasa terbuka untuk dia. Cuma dalam pelaksanaan hukum hudud, dalam Islam dia ada hukum yang dikenali sebagai hukum hudud, yang disebut dalam Al-Quran, disebut di dalam hadis. Tidak ada hukum hak yang paling mujarrad, melainkan hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum yang diciptakan oleh manusia semuanya tidak memberi kesan. Allah Ta'ala yang menciptakan kita, dia mengetahui penawar yang dapat menyembuh penyakit hak yang ada dalam masyarakat kita. Jadi kalau kita cari penawar hak yang selain daripada penawar hak yang ditetapkan oleh Allah, maka kita tidak dapat membanteras dosa-dosa tersebut. Tidak kita dapat membanteras penyakit-penyakit tersebut. Jadi penawar hak yang paling sesuai adalah penawar hak yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang berzina, kalau sekiranya dia belum lagi berkahwin, maka hukuman dia adalah kena rotang sebanyak 100 rotang. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Kena rotang sebanyak 100 kali rotang. Baik, tapi kalau dia saat itu telah berkahwin, maka bukan rotang dah, kena rejam sampai mati. Itu penawar dia. Lagu mana maksud rejam sampai mati ni? Maksud rejam sampai mati adalah ambil batu, tak boleh besar sangat, tak boleh kecil sangat, letak dia pada satu tempat, ikat ataupun tanang, katok. Sampai ke mati. Allah, kita tengok macam zalimnya. Tidak zalim. Kerana itu adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak, tidak akan berkesudahan penyakit dalam masyarakat kalau sekiranya kita tidak mengambil penawar yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dipendekkan cerita, apa sebenarnya nak sebut lagi, biarlah kita ambil dalam masa 2 minit lagi, kita sebut lagi. Cuma orang yang pernah melakukan hal tersebut, hak yang lebih afdal bagi dia adalah dia menyembunyikan. Maksudnya dia tutup, tak payah khabar kepada orang. Lepas tu dia terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hak tu yang lebih afdal. Bagi orang hak yang telah melakukan hal tersebut, hak yang paling afdal bagi dia, dia tutupkan, tak payah cerita kepada siapa, tak payah buat pengakuan. Lepas tu dia terus bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha. Baik. Sabit kesalahan zina dengan salah satu daripada 2 perkara. Yang pertamanya adalah apabila dia saat itu melakukan perbuatan tersebut sedangkan disaksi oleh 4 orang lelaki yang adil, dan benda tu tidak pernah terjadi dalam sejarah. Sebab orang lelaki yang adil tu kena tengok, masuk molek kena tengok. Allah payah kalau buat dalam hotel ke buat dalam rumah, mana nak nampak, kena buat tepi jalan. Dah orang yang ada akal, mana nak buat tepi jalan. Jadi sebab tu dalam sejarah tidak ada pelaksanaan hukum hudud kepada orang yang berzina kerana ada 4 orang saksi yang menyaksi di atas perbuatan tersebut. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya adalah iqrar, pengakuan daripada dia. Dia mengaku. Bila dia mengaku, maka sabit kesalahan. Perempuan ni dia mengaku. Dia ada 2 orang yang mengaku di zaman Rasulullah. Yang pertamanya adalah perempuan Al-Ghamidiyah. Yang keduanya adalah nama dia Ma'iz, seorang lelaki dan seorang perempuan. Kedua-duanya dijatuhkan hukuman rejam sampai mati. Baik. Selepas daripada mati, perempuan ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh sembahyang, suruh tanam. Dan ada dalam riwayat menyebut ketika Khalid bin Walid tagur batu tu ngecik darah, Khalid bin Walid maki, Rasul larang. Rasul kata sekiranya dibahagikan taubat yang dilakukan oleh perempuan ini, maka cukup Allah Ta'ala terima, walaupun sahibu maks, walaupun orang saat itu mengambil harta orang secara zalim. Orang tu mengambil harta orang secara zalim, tapi kalau dia bertaubat sebagaimana taubat perempuan ni, nescaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ampun. Cuba tengok, dia sanggup menerima hukuman kerana bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sanggup dia korbankan nyawa dia demi untuk melihat dosa dia diampun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kalau dia senyap, dia sembunyi, dia tidak mengaku, cukup dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang puang hak yang berzina, kalau dijatuhkan hukuman rejam sampai mati, tetap diwajibkan kepada kita orang hak yang hidup melakukan dia seperti orang biasa. Mesti kita kena mandi dia, kena kapang dia, kena semayang atas dia, lepas tu kena tanang dia. Baik. Jadi untuk malam ni kita kena berhenti sini dulu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita bincangkan pada malam yang ini, pada malam yang mulia ini,
sama-sama dapat mengambil manfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa adam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة